Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali bersama dengan Cikgu Hafiz bagi mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 2. Okey, Sekolah Kebahasaan. Untuk pada hari ini murid-murid semua, kita akan belajar berkaitan dengan kata sendi nama. Okey, jadi sebelum kita mulakan pengajaran kita, cikgu harap kamu dapat sediakan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 dan boleh buka muka surat 58. Okey, baiklah murid-murid semua. Jadi tanpa melengahkan masa, kita mulakan untuk video kita pada hari ini. Okey. Sebelum tu, untuk makluman anak-anak semua, ini ialah standard kandungan dan standard pembelajaran yang ada dalam sukatan kita lah. 5.1 memahami fungsi dan menggunakan teks golongan kata mengikut konteks. Okey, kalau kamu lihat 5.1.4 yang hujung sekali tu, nampak dia ada cakap berkaitan dengan kata sendi nama. Jadi benda ni ada dalam sukatan kamu. Jadi cikgu harap kamu bersedia. Okey, selesai kamu menonton video cikgu pada hari ini, ya murid-murid. Kamu selesai saja menonton video cikgu pada hari ini, kita mestilah kamulah dapat bina ayat. Murid-murid ni dapat bina ayat dengan menggunakan kata sendi nama. Jadi cikgu harap selepas ni kamu dapat bina ayat menggunakan kata sendi nama dengan betul. Okey, tak perlu susah hati, cikgu akan tunjukkan satu demi satu, cikgu akan cerita terang kepada kamu semualah. Okey, baiklah anak-anak murid semua. Ini dia. Okey, kalau kamu lihat di sini, terdapat berapa ni? Berapa kita kira tengok sama-sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata sendi nama, iaitu di, kepada, dari, daripada, oleh. Jadi ini ialah kata sendi nama yang terdapat dalam sukatan tahun 2 lah, buku kamu lah. Sebenarnya kata sendi nama ni banyak. Kalau secara totalnya ada 17. Ada 17, tapi untuk tahun 2 kamu hanya perlu tahu 7 ini dahulu. Okey, jadi yang susah hatilah. Okey, ayo kita lihat seterusnya. Tu dia. Okey, baik. Anak-anak semua, lihat sini. Kata sendi nama. Di, ni di. Okey. Digunakan untuk menunjukkan tempat. Tempat. Okey, contoh Abu Fatihi, sini Abu Fatihi di Dua Al-Jazari. Nampak? Jadi di tu, ni yang warna biru lembut ni, kata sendi nama di Dua Al-Jazari. Apabila kamu nak menggunakan kata sendi di, selepas itu mesti menunjukkan tempat. Kata nama atau frasa nama lah, tempat. Okey, contoh yang kedua, ayahnya bekerja. Ni contoh kedua, ayahnya bekerja di sekolah. Lihat, selepas di mesti ada tempat. Pelancong itu sesat di dalam bandar. Jadi kamu dapat lihatlah. Semua itu ialah tempat. Jadi kalau kamu nak menggunakan kata sendi nama di, anak-anak semua, selepas itu mestilah diikuti dengan tempat. Contohnya, murid-murid sekolah seluruh Malaysia sedang belajar di kata tempat, di rumah. Nampak? Jadi senanglah. Jadi cikgu harap kamu dah tahulah bagaimana kita nak gunakan kata sendi nama di. Okey, kita teruskan yang berikutnya, iaitu kata sendi nama. Tu dia. Apa tu murid-murid semua? Allah. Okey, sekali lagi Okey, nampak tak? Kata sendi nama, ini dia, ke. Ke pula, kita ni kata sendi nama ke digunakan untuk menunjukkan tempat atau masa.
Jadi 2 pula yang ni. Ke. Okey, kita tengok contoh contoh yang ni. Okey, contoh yang ni. Ayo kita lihat. Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Jadi ke kat sini ni diikuti oleh tempat. Kelas Al-Farabi. Jadi kamu dapat tahulah bagaimana nak gunakan kata sendi nama ke. Nur Aisyah hendak ke kelas Al-Farabi. Kelas Al-Farabi itu dikira sebagai tempat. Jadi kamu kena faham. Okey, kita lihat contoh nombor 2 ni pula. Ayahnya bekerja dari pagi ke petang. Ni masa. Dari pagi ke petang. Jadi kamu dapat lihat bagaimana kata sendi nama ke itu digunakan untuk tempat dan juga ataupun masa. Okey, kita lihat bawah pula. Pelancong itu terjun ke dalam kolam. Dalam kolam. Dalam kolam ni dikira sebagai apa? Tempat atau masa? Ke dalam kolam, terjun, debus. Kan? Jadi dia dikira dalam kolam ini dikira sebagai tempat. Jadi kamu dah faham bagaimana kita nak guna kata sendi nama ke. Ini dia hanya untuk tempat. Ke dia ada tempat atau masa. Bergantung pada konteks ayat yang kamu nak bina. Okey, ayo kita lihat seterusnya. Seterusnya kata sendi nama kepada. Kepada. Kepada ini kita gunakan untuk sasaran yang nak dirujuk. Bila kita nak bina ayat ni, anak-anak dengar. Kita nak guna kata sendi nama kepada ni, kita nak bagi kepada sasaran. Sasaran. Target siapa? Target mak. Tembak siapa? Contoh. Yang dirujuk. Okey, ayo kita lihat ayat yang pertama sini. Okey, kita baca sama-sama. Ali mengirimkan surat kepada abang. Jadi kamu lihat ini ialah kata sendi nama kepada abang. Abang ini adalah sasaran yang dirujuk. Kan? Rumput itu diberikan. Kita tengok ayat ni. Rumput itu diberikan kepada kambing. Kepada kambing. Kepada kata sendi nama. Kambing itu ialah sasaran yang dirujuk. Tu cikgu letak warna purple tu. Kan? Jadi cikgu harap kamu faham lah. Okey. Kelas itu. Kita lihat ayat yang ketiga ni. Yang ada bawah ni. Okey. Anak-anak. Murid-murid semua. Kelas itu dibahagikan kepada 2 kumpulan. Nampak? Sasaran dia dibahagikan kepada 2 kumpulan. Kepada ni kita nak tunjukkan apa pecahan dia tu. Nampak ni. Jadi cikgu harap kamu fahamlah. Okey, video ini ditujukan khas kepada murid tahun 2. Gitu. Okey? Nampak Jadi kamu dapat tahulah bagaimana kita nak menggunakan apa tu? Kata sendi nama kepada. Okey, baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Senang-senang. Jangan bimbang, senang belaka insya-Allah. Okey, kata sendi nama seterusnya yang cikgu nak ajar, nak cerita kepada kamu, bukan ke kamu, kepada kamu ialah ini dia. Dari. Dari ni special sikit, istimewa sikit ya murid-murid. Dapat lihat tak nota cikgu sini? ATM. ATM ni bukan mesin yang keluar duit tu. Bukan. ATM sini, okey, cikgu merujuk kepada berkaitan dengan tengok ATM sini. Okey. ATM ni merujuk kepada arah, tempat, masa. A untuk arah, T untuk tempat, M untuk masa. Jadi nak ingat senang saja. Kalau kata sendi nama minta maaf, kalau
kamu ingatlah ATM. Arah, tempat, masa. Okey, ayuh kita lihat contoh sama-sama ya. Ini contohnya. Okey, kita tukar warna sikit bagi nampak. Kita guna pink. Okey, contohnya yang kita lihat pertama ni. Basikal itu membelok dari kiri ke kanan. Okey, kiri ini merujuk kepada arah. Basikal itu membelok. Okey, ni ialah kata seni nama dari kiri ke kanan. Kiri itu ialah arah. Okey, manakala kita lihat ini pula. Kamu datang dari mana? Mana? Kamu datang dari mana? Mana ini merujuk kepada tempat. Kan? Saya datang dari rumah. Saya datang dari sekolah. Jadi kamu dapat faham. Arah, tempat, masa. Okey, ayo kita lihat yang seterusnya. Kita berwarna lain pula. Kita berwarna kuning. Okey, baik. Mereka tunggu dari pagi hingga ke petang. Ini merujuk kepada masa. Jadi apabila kamu nak menggunakan kata seni nama dari, ni dari, dia mesti digunakan untuk menyatakan arah, tempat, masa. Selepas tu mestilah kena diikuti perkataan tu. Frasa berkaitan dengan arah, tempat dan masa lah. Okey, jadi senang saja, boleh ingat. Kalau tak faham, ulang balik video cikgu. It's okay. Cikgu doakan supaya kamu cepat faham. InsyaAllah boleh. Okey, baiklah. Seterusnya. Ini dia. Tadi dari, sekarang daripada. Baiklah anak-anak semua, murid cikgu, dengar betul-betul. Daripada. Jika kita ingin menggunakan daripada ni, kan, daripada ni, dia digunakan untuk menyatakan punca asal kejadian dan perbandingan. Ada dua kita nak guna ni, ada dua cara lah. Yang pertama, kita nak nyatakan ni punca asal dia, wujud dia daripada apa, dan perbandingan. Perbandingan. Okay, kita lihat yang ni. Meja itu diperbuat daripada kayu. Maksudnya punca asal meja tu, meja kayu tu diperbuat daripada kayu. Kan? Okey, kalau kita kuih kacang itu diperbuat daripada kacang macadamia. Macadamia ke? Kacang hazelnut. Daripada nampak? Dia punca dia tu, asal daripada apa? Okey, yang contoh yang kedua ni yang nak menunjukkan apa nama perbandingan. Cuba lihat sini. Tembikai ini lebih manis daripada buah orang ini. Orang itu ke orang ini ke? Kan? Jadi kamu boleh buat perbandingan. Jadi kamu fahamlah bagaimana hendak menggunakan daripada. Okey, contohnya lagi. Surat itu daripada pihak sekolah. Kepada, nampak? Daripada pihak sekolah ditujukan kepada murid-murid. Jadi dia ada kepada, kita guna sasaran tuju. Siapa dia? Siapakah yang akan terlibat tu? Daripada ni punca. Punca asal surat tu daripada siapa? Daripada sekolah. Daripada. Okey. InsyaAllah selesai. Seterusnya. Okey, cikgu nak sentuh ni dulu. Pada. Kata seni nama pada. Pada ni pula kita gunakan untuk masa dan tempat atau orang. Tapi di sini cikgu nak tunjukkan berkaitan dengan masa dan tempat lah. Tempat supaya kamu lebih jelas. Okey. Ayuh kita lihat contoh yang cikgu dah bagi dah kat bawah ni. Kamu tahu kan contohnya? Okey. Pada masa tu, bas kami tiba pada pukul 7 pagi. Pada pukul 7 pagi ni, nampak? Kita guna untuk merujuk pada masa. Tulis nama kamu pada kertas itu.
Ini menunjukkan tempat. Cikgu menampal nota bahasa Melayu pada papan kenyataan di dalam kelas. Ada dua tu, pada. Tempat. Kelas itu bermula pada hari esok. Ini berkaitan dengan masa. Jadi ini ialah cara kamu hendak menggunakan pada. Cikgu harap penerangan ni ringkas untuk kamu, anak-anak semua faham. Kalau ada abang-abang dengar sekali, bolehlah rujuk Tata Bahasa Dewan. Ni cikgu dah pemudahkan nota ni supaya adik-adik kamu fahamlah. Okey, baiklah. Ini oleh. Oleh ni. Okey, oleh digunakan selepas kata kerja pasif. Ni kata kerja pasif yang berawalan di. Kalau ada kata kerja pasif, mesti ada kata kerja aktif. Contohnya, kalau ini, kita tengok terus. Contoh, tikus itu ditangkap oleh kucing. Ditangkap ini ialah kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif, kalau kita tukar jadi kata kerja aktif, ialah menangkap. Ejaan dia pun macam ni. Alamak, cikgu tak muat. Menangkap lah, kita tukar lah. Itu kata kerja aktif. Bila kata kerja pasif, dia menjadi ditangkap. Bila ada ditangkap, selepas itu mesti ada oleh. Jadi cikgu harap kamu faham. Ditangkap oleh kucing. Kan? Yang ini untuk tahun 2. Setakat ini saja untuk tahun 2. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Nasi minyak itu dimasak. Nampak ni? Dimasak oleh emak. Dimasak itu kata kerja pasif. Kalau kata kerja aktif, apa dia? Kalau kita nak tukar dimasak tu pada aktif, memasak. Jadi kalau memasak, kita nak gunakan perkataan memasak. Maksudnya ayat tu ialah ayat aktif. Kita kena tukar jadi macam ni. Emak, ini untuk ayat ni. Emak memasak nasi minyak itu. Tapi kalau dipasifkan ayat tu, dia terbaliklah. Subjek dan predikat tu diterbalikkan. Maksudnya yang sekarang ni predikatnya di awal. Kalau untuk pasif, nampak nasi minyak itu, kemudian kata kerja dimasak oleh subjek emak. Yang ni cikgu ada terang dah dalam kelas. Cikgu harap kamu faham. Okey, selesai. Kata kerja, kata sendi nama oleh, pada semualah. Okey, sekarang murid-murid semua. Lihat. Cikgu zoom sikit. Ini nampak. Yang ini, latihan ini ada dalam kamu punya buku teks. Kan? Boleh buka muka surat 58. Okey, ayuh kita baca sama-sama. Yang ini dia menggunakan kata sendi nama di. Okey, Hana di dalam biliknya. Dia hendak mengemas meja belajarnya. Okey, nampak? Lihat, dia menggunakan, dalam ayat ni menggunakan kata sendi nama di. Okey, kita lihat yang ni pula. Hana mengambil alat tulis dari atas meja dan di dalam laci. Jadi untuk sampai sini kamu tengok dia kamu lihat dalam ayat ini menggunakan kata sendi nama dari. Kalau dari, apa dia tadi cikgu dah sebut? Arah, tempat dan masa, kan? ATM tu, arah, tempat, masa. Okey, jadi dari atas. Atas tu ialah arah. Okey, alat tulis di atas meja lebih banyak daripada alat tulis di dalam laci. Tadi cikgu dah terangkan dah. Kata sendi nama daripada, salah satunya digunakan untuk perbandingan. Bagus. Okey, sudah ingat? Tak apa. Kalau tak ingat, ulang balik semula. Ya. Okey, kita lihat pada muka surat ni, teks seterusnya. Hana meletakkan barang-barang itu di bawah meja. Kamu lihat sampai sini ada kata sendi nama di.
Tadi kan cikgu dah cerita, selepas kata sendi nama di, selepas itu mesti diikuti tempat. Tempatnya apa? Bawah meja. Dia membuang barangan yang buruk ke dalam bakul sampah. Ke dalam. Diikuti juga tempat, ke dalam bakul sampah. Jadi kamu dapat lihatlah bagaimana ayat-ayat ini menggunakan kata sendi nama mengikut konteks. Mengikut konteks ni apa ayat kamu nak buat dan kata sendi nama apa yang kamu nak guna bagi sesuai. Jangan guna kata sendi nama yang tak sesuai. Maksud contoh macam ni lah contoh Okey, dia membuang, kita baca sini, dia membuang barangan yang buruk dari dalam bakul sampah. Jadi penggunaannya kurang sesuai. Okey, ayo kita lihat seterusnya. Murid-murid. Asah minda bina ayat berdasarkan. Berdasarkan ni tambah R sinilah berdasarkan rajah. Okey, kalau kamu lihat di situ, cikgu zoom bagi nampak semua. Ibu Hana tempat kosong titik. Beliau memberikan tempat kosong titik. Maksud kita nak guna bina ayat, kata sendi nama manakah yang sesuai digunakan. Okey, kalau nak bina ayat, sekejap. Bina ayat, cikgu nak buat ulang kaji sikit dengan kamu. Sekejap Okey, jom kita ulang kaji sikit. Kalau nak bina ayat ni, kita gunalah kaedah ni S K O P. S ni merujuk kepada apa nama? Siapa. Siapa. K ni merujuk kepada kata kerja. Buat apa? Contohnya kata kerja. Ingat ni. Oh, ini objek. Objek jika adalah, kan? Yang ni ialah perluasan. Perluasan ini merujuk kepada nak cerita apa lagi? Jadi inilah kamu kena faham perluasan. Jadi bila kamu nak bina ayat, kita guna ni SKOP. Skop ni. Okey, murid-murid, ayo kita lihat. Okey, tadi cikgu kata siapa? Siapa kat situ ada siapa tu? Siapa tu? Ibu Hana. Okey, jadi Ibu cikgu cuba Hana. Okey, tempat kosong. Dan juga di situ ada diberikan kata sendi nama ke. Apa dia? Ibu Hana. Okey, apa kata kerja yang sesuai? Perbuatan. Pergi. Pergi ke mana? Bilik tidur Hana. Ini contohlah titik. Ibu Hana pergi ke bilik tidur Hana. Kamu dapat lihatlah di sini ada apa? Ada siapa? Siapa? Ibu Hana. Kata kerja buat apa? Pergi. Berjalan. Berjalan. Lepas tu kita ada guna kata sendi nama ke. Kemudian ada tak objek seterusnya? Ada bilik tidur. Dan bilik tidur ini merupakan tempat. Bilik tidur siapa? Hana. Ada perluasan dia Hana. Okey, jadi semua cukup. S, K, O, P. Itu cara nak bina ayat. Okey. Jom kita lihat ayat nombor 2 ni. Bagaimana kamu nak bina. Beliau memberikan. Memberikan apa tu murid-murid? Siapa tahu? Memberikan apa? Kain. Okey, beliau memberikan kain pengelap. Kepada baru kita guna kepada Hana. Boleh? Dah cuba bina? InsyaAllah. Okey. Tu dia. Ini ialah cadangan untuk binaan ayat kepada ni lah murid-murid lah.
Okey, yang penting cuba dulu, kemudian bina ayat. Okey, di sini cikgu tulis menyerahkan, ikutkan memberikan. Nampak sini menyerahkan, ikutkan memberikan kain pengelap kepada Hana. Okey, tidak mengapa. Ayuh kita lihat yang seterusnya, bina ayat berdasarkan raja. Okey, untuk gambar raja seterusnya tidak ada bantuan perkataan. Tapi kamu sudah tahu gambar ini siapa? Ini siapa ni? Hana. Hana sedang buat apa? Mengelap. Okey, mengelap. Mengelap apa? Mengelap meja. Jadi bagaimana kita bina ayat? Siapa? Hana. Kata kerja. Sedang mengelap. Kan? Objek mengelap. Okey, kalau dah guna ni, nak guna kata sendi nama pada Hana sedang mengelap pada apa ni? Ni. Permukaan meja. Gitulah kalau kita nak bina ayat. Sudah ada. Okey. Hana menggunakan. Okey, kita lihat sini. Hana siapa? Menggunakan kain yang diberikan oleh ibunya. Panjangnya ayat ni. Untuk mengelap. Ni buat apa? Kata kerja. Mengelap. Kita guna kata sendi nama pada. Ni pada objek atau tempat pada tu kan. Permukaan mejanya. Jadi dah siap. Okey. Kita lihat latihan seterusnya. Bina ayat berdasarkan raja. Okey, pun sama juga. Tak diberikan bantuan perkataan kepada kamu. Tapi di sini diberikan kata sendi nama di. Yang pertama kita lihat siapa? Ni siapa ni? Hana. Buat apa? Kata kerja. K. S ni S. K. Kata kerja apa? Menyusun. Kan? Menyusun objek. Objek ada tak? Menyusun apa tu? Kan? Buku. Okey. Perluasan. Kita nak guna kata sendi nama. Di. Di mana? Di atas meja. Ni contoh. Contoh. Itu buat yang ringkas. Okey. Ini ialah cadangan. Hana menyusun buku di atas mejanya mengikut subjek yang betul. Okey, cikgu zoom jadi kalau kamu dapat lihat sini, siapa tadi tu? Hana. Buat apa? Kata kerja. K tadi kata kerja. Menyusun buku. Objeknya buku. Okey, perluasan. Perluasan tu kita letak kata sendi nama iaitu di tadi kan. Di atas mejanya mengikut subjeknya betul. Jadi dapatlah ayat menggunakan kata sendi nama. Okey, tugasan murid-murid semua. Jeng. Kan? Okey, cikgu nak kamu lihat sinilah. Sini. Okey. Di sini pada paparan kamu sekarang ini terdapat 7 kata sendi nama. Cikgu nak kamu bina setiap satu sendi nama ini satu ayat. Jadi bermaksud kamu ada 7 ayat. Selesai kamu membina 7 ayat dalam buku tulis kamu, cikgu nak kamu tangkap gambar dan muat naik mengikut Google Classroom kamu lah. Nanti cikgu akan muat naik ni juga dalam Google Classroom kamu punya assignment lah. Kemudian kamu turn in kepada cikgu. Okey, itu tugasan kamu merujuk pada video ini. Sekian, jumpa lagi dalam pengajaran yang akan datang. Assalamualaikum, salam sejahtera. See ya, bye-bye.